Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat juga kita secara langsung pada malam ini dalam siri wacana separuh abad Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM, yang mana pada malam ini kita akan membicarakan pengisahan perjuangan agenda mengupayakan golongan rentan dan belia bandar yang akan diterajukan oleh Adab Youth Garage. Hadirin tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang di dalam online ataupun secara maya ini, selamat datang, selamat malam, belum, selamat petang, selamat malam untuk kita tidur. Okey, baik, pada malam ini kita akan membicarakan tentang berkaitan dengan Adab Youth Garage, iaitu golongan rentan dan juga belia bandar, yang mana turut bersama dengan saya pada malam ini saudara Nur Rafiq Khairuddin, yang handsome, kacak, bergaya, malas nak macam. Dan seterusnya saudara Iqbal Tajuddin, bukan Tarudin, Iqbal Tajuddin, juga merupakan saudara Rafiq tadi merupakan pengurus kanan bahagian pentadbiran, dan juga saudara Iqbal merupakan pengurus kanan bahagian operasi, dan last but not least, orang muda kita, saudara Nizam Samsudin. Saya rasa tak perlu saya kenalkan lagi, satu Malaysia dah kenal beliau ni. Merupakan seorang usahawan yang berjaya dan juga kata pejuang kepada golongan-golongan belia di luar sana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk like dan juga share program kita pada malam ini kepada rakan-rakan yang di luar sana, supaya lebih ramai mendapat ilmu pada malam ini ataupun sedikit perkongsian daripada belia-belia, pekerja belia Adab Youth Garage ini. Sekarang berapa ramai live kita? 7 orang. Malam ini kalau capaian live kita lebih daripada 100 orang, Abang Nizam kata dia nak botakkan kepala. Jadi kita lihat macam mana pada malam ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita serius, kita jangan main-main. Sebab malam ini kita nak bicarakan tentang golongan rentan dan juga belia bandar, yang mana golongan ini merupakan golongan yang perlu diberi perhatian lebih, kerana mereka ini merupakan masyarakat ataupun komuniti yang mungkin orang kata terpinggir, tetapi kita tidak tahu di mana mereka punya kelebihan dan juga keupayaan mereka untuk memberi orang kata jaminan kepada negara kita Malaysia itu sendiri. Jadi saya ingat saya tak nak berceloteh lebih panjang. Saya teruskan, mungkin tuan-tuan dan puan-puan belum kenal lagi Adab Youth Garage. Tuan-tuan boleh lihat di Facebook Adab Youth Garage dan juga di Instagram, juga di Twitter. Kita ada di ketiga laman sosial ni. Hari Selasa akan datang kita akan memperkenalkan lagi satu kita punya laman utama Adab Youth Garage. Nanti kita akan maklumkan di Facebook dan juga di laman sosial yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, Adab Youth Garage ini merupakan platform belia untuk mengupayakan diri mereka supaya menjadi lebih berkualiti dan juga lebih terkehadapan, dibantu dengan pekerja-pekerja belia. Jadi pada malam ini kita akan membicarakan mungkin pengalaman saudara Nur Rafiq Khairuddin selaku pekerja belia Adab Youth Garage. Saya ingat pernah berkhidmat di Kota Damansara, di AYG, di PPR Kota Damansara. Sebelum itu tuan-tuan dan puan, kita ada lebih kurang 6 buah cawangan di Selangor ini. Yang antara yang center yang kita ada adalah seperti Bandar Baru Bangi, dan hari ini kita bersiaran di Bandar Baru Bangi. Kemudian kita berada di AYG Kota Damansara ataupun di PPR Kota Damansara, dan juga kita berada di Highcom, PPR Highcom. Juga kita berada di Bangsapuri Rimba Jaya di Shah Alam, Padang Jawa Shah Alam. Dan seterusnya kita berada di Bangsapuri Desa Mentari, Blok 10 dan 11, di Desa Mentari, Petaling Jaya. Dan yang terakhir kita berada di Kuala Selangor, di Tanjung Karang, AYG Tanjung Karang di Kuala Selangor. Dan saudara Nur Rafiq merupakan pekerja belia kita yang pernah berkhidmat di Kota Damansara dan juga di Desa Mentari. Jadi saya
Silakan saudara Rafiq untuk ceritakan pengalaman dan juga apa berkaitan dengan pekerja belia ini. Apa melihat masa silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamim bil khairil karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Abang Afiq, kakanda saya dalam YG, juga sahabat-sahabat yang lain bersama sepentas kali ini. Syukur Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama bagi bicarakan topik kita yang agak baik sebenarnya untuk dibincangkan. Jadi bila disoalkan berkenaan dengan bagaimana pengalaman saya selaku pekerja belia di AYG Kota Damansara dan juga di Sementari, setiap sektor kita ni ada pelbagai orangnya, pelbagai suasananya, pelbagai situasinya. Dan kalau macam Iqbal lain situasi dia kan. Kalau yang lain-lain pun lainlah juga situasinya. So mungkin saya boleh kongsikan pengalaman bersingkas di Kota Damansara ataupun di mana-mana di salah satu tempat yang saya pernah bekerja. Saya teringat satu momen, Wafiq. Waktu tu kita tengah jaga center macam biasa dengan adik. Biasa petang kalau di YG Kota Damansara tu, untuk siang tu biar adik balik sekolah, jaga rehat dan sebagainya. Petang tu jaga solat asar dengan kita. Lepas tu petang tu dia akan main riadah, main video game, lari-lari, pingpong dan sebagainya. Tiba-tiba petang tu saya teringin nak tanya adik-adik untuk ajak membaca. Sebab ada buku baru kita baru dapat. So bila dapat buku baru kita excited lah nak bagi adik tu membaca kan. So kita pun saja try. Ni, awak sini main. Panggil duduk rapat, duduk sebelah. Duduk sebelah, cuma dia cakap, cuma tunjuk buku tu kan. Tunjuk buku tu kata, ni buku baru. Abang baru dapat, ada orang sponsor. So abang nak adik tolong baca kan. Nama sekian-sekian abang suruh dia baca. Dia tak boleh baca. Dia macam teragak-agak, dia tak boleh membaca kan. Lepas tu dia macam, dia ni kita balik. Saya macam ni kan. So saya perasan yang mana yang waktu tu rupanya adik tu dia tak reti membaca. Dan bila saya suka kira-kira pun dia tak reti mengira. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan sekalian yang sedang menonton, adik tu saya kira seingat saya umurnya tahun 3. Kalau ikutkan sekolah dah 3 tahun bersekolah lah di sekolah rendah kan. Tapi inilah yang mana saya perasan anak-anak di PKR ataupun adik-adik di kawasan yang kita tak sedar ni sebenarnya ada kelemahan dari sudut akses pendidikan dan lain. Dan kawan-kawan sekalian, sebenarnya bila kita sebut tentang ruang lingkup kehidupan di PPR ataupun projek perumahan rakyat, boleh saya kongsikan dalam PPR dia punya keluasan persegi dia adalah 550 hingga 700 kaki persegi. Kalau orang kata, kalau Abang Nizam dia beri sebutan dia 500 kaki persegi buka luar dan buka dalam. Macam ni istilah dia kan, dia pernah share dengan saya. Dan saya sendiri memang pernah bersama dengan keluarga ni di Kota Damansara. Saya pernah lihat sendiri rumahnya. Kita biasa dengan komuniti setempat dan kita bolehlah mudah attach dengan dia. Dan bila saya lihat dalam rumah tu, dia ada berapa bahagian Wafiq? Dia ada rumahnya, ada 2 bilik, 1 store, ada tandas, 1 bilik air untuk toilet, 1 untuk mandi. Lepas tu ada apa lagi? So ruang ni sempit, agak sempit, padat semua tu. Dan kebanyakan keluarga adalah keluarga yang ramai ada bilangan keluarga dia. So bila ramai ni pula Abang Fik, dia tak ada ruang untuk dia bersendiri ataupun private space dia sendiri. So tak ada, kalau nak belajar, contoh katakanlah misalnya dalam satu keluarga tu ada 5 orang anak yang belajar, bersekolah. So 5 anak ni macam mana nak dapatkan ruang dia sendiri tu? Agak sukar. Dan bila kita kembali kepada zaman COVID-19 ni, dia ada keterbatasan dari sudut akses gadget tu sebabnya parents ni kadang-kadang bekerja kan. So kalau parents bekerja, dulu tak ada handphone, anak tak ada handphone. So kalau parents pergi bekerja, anak tak ada handphone. So tak dapat nak teruskan pembelajaran secara online. So inilah antara kesukaran-kesukaran yang kita hadapi dan yang mana kita nampak itu satu part dari sudut akses gadgetnya. Yang kedua, Wafiq, kalau kita ada gadgetnya pula kan, tapi kadang-kadang bila kita nak top up tu, nak gunakan internet tu pula perlukan kewangan. So bila nak guna kewangan ni paling rendah saya ingat saya RM30. RM30 yang Wafiq dia tak tahan lama, sebulan lebih kurang. Kalau tak pun kurang lebih sebulan. Kalau live ni lagi banyak makan data. So disebabkan ni dia makin mengakibatkan orang kata kegusaran dari sudut kos ekonomi juga. Jadi saya kira pendidikan dan juga ruang yang memainkan peranan penting dalam kehidupan kita selaku harian kita ni,
yang mana untuk kita dapatkan pendidikan yang berkualiti perlukan juga akses dan juga ruang yang selamat untuk kita terus belajar, insyaAllah. Itu saja. Baik, terima kasih saudara Nur Rafiq, begitu tuntas pengalaman-pengalaman beliau dan juga apa yang telah beliau lalui sebab itu berkhidmat sebagai pekerja belia. Di YG ini kami istilahkan sebagai pekerja belia. Mana kalau di peringkat Kementerian Belia dan Sukan sedang merangka modul-modul kerja belia, tapi kita di peringkat Adab Isgaras kita lebih dahulu terkehadapan untuk membawa konsep pekerja belia ini sebagai satu kerjaya sepenuh masa, satu kerjaya yang profesional, yang mana satu hari nanti kita berharap agar kerja belia ini dianggap sebagai salah satu kerjaya yang boleh membantu masyarakat di luar sana. Tuan-tuan dan puan, terus kita pergi kepada panelis kita yang seterusnya, saudara Iqbal. Beliau merupakan pelajar asalnya, merupakan pelajar intern buat pelajar praktikal di Adab Isgaras. Kami letakkan beliau di AYG di Limba Jaya, insya-Allah. Dan alhamdulillah hatinya terpaut dengan kita. Dan selama ini dah berapa tahun kita? Hampir 2 tahun bersama dengan kita. So kita nak mohon pengalaman apa yang boleh Iqbal ceritakan bersama dengan Adab Isgaras. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Abang Aziz. Kalau kita nak cerita pengalaman bagaimana saya mengenal YG itu panjang. Jadi tak perlu, kita akan buat di siri yang lain. Jadi untuk hari ini saya berkongsi kita menceritakan sedikit berkenaan dengan pengalaman semasa berada di kerja lapangan. First saya diletakkan di cawangan YG High Court dan kemudian diletakkan di AYG K5. Jadi situasi di antara dua cawangan ni tak jauh beza. Kedua ni memang jenis perumahan yang flat, perumahan tinggi punya. Jadi dua-dua tempat ni masalah yang sama, isu yang sama dan social problem yang sama. Sebenarnya dua-dua tempat ni tak jauh beza. Apa yang rentetan daripada apa yang saudara Nur Rafiq katakan tadi berkenaan dengan keluasan rumah mereka, yang benar saya katakan, terutama di PPR. Keluasan rumah mereka lebih kurang 500 hingga 700 kaki persegi saja. Jadi ruang yang sempit ni, kita bayangkan ruang yang sempit ni kalau dihuni oleh 2 orang sahaja mungkin tiada masalah, kurang masalah di situ. Tapi kalau dihuni oleh ada setengah tu, saya berbual dengan seorang adik ni, dia kata keluarga dia ada 3 keturunan dekat dalam rumah. Rumah yang kecil tu dihuni oleh 3 keturunan. 3 keturunan, masa dia lebih kurang jelas 3 keturunan, ada lebih kurang 11 atau 12 orang dalam satu rumah. Boleh tak kita bayangkan macam mana situasinya kalau kita berada di tempat adik tu. Jadi ruang yang sangat tidak selesa untuk adik-adik ni berada. Saya tak katakan tak bagus rumah mereka, tapi kurang selesa. Jadi sebab itu hadirnya AYG ni, kita memberikan ruang. Kita menyediakan tempat untuk adik-adik ni bersosial, di mana mereka bertemu dengan rakan-rakan, di mana mereka bergaul. Dan impact daripada ruang yang kecil ni, ruang tak ada tempat untuk nak belajar dengan selesa, untuk bergaul, berjumpa kawan. Jadi tempat yang akan cenderung untuk mereka pergi adalah mungkin di bawah flat, di taman-taman, di kawasan rumah tinggi. Itu pun kalau kemudahan itu disediakan. Jadi bagaimana pula kalau kawasan flat yang kemudahan seperti yang kata-kata ni tiada. Jadi tempat ke mana mereka pergi? Itu menjadi tanda tanya. Dan saya rasa sangat bertuah hadirnya AYG di beberapa cawangan. InsyaAllah kita akan sebarluaskan lagi punya konsep AYG ni. Mereka ada peluang untuk datang dan tempat yang disediakan itu juga di-guide oleh, dipimpin, dibantu oleh pekerja belia sepenuh masa yang ditetapkan di cawangan itu. Jadi beberapa pengalaman yang dapat saya ceritakan, memang saya bertanya sendiri dengan adik-adik ni, apa perasaan dia, apa feel dia, best tak datang ke tempat kita. Memang kadang-kadang mereka memang katakan seronok, memang best.
dan bukan sebab saya penggerak yang jaga kat situ lah, tapi sebabkan konsep dan kemudahan yang kita sediakan kepada adik-adik ni, diorang datang sendiri tanpa kita minta. Balik sekolah tu terus datang ke tempat kita. Kita cakap, pergilah balik dulu. Pergi balik dulu, mandi, bagi tahu ibu datang kat mana. Tapi mereka ni lebih selesa balik daripada sekolah, terus datang ke tempat kita. Jadi, alhamdulillah memang sangat kita bersyukur benda tu. Salah satu impact yang positif. Rasanya tak ada apa lagi yang saya nak kongsikan. Setakat ini saja. Mungkin kita boleh borak di lain. Kita jumpa lah tempat lain. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih sekali Iqbal. Walaupun Iqbal masih kata baru dalam bersama dengan Adab Yus Garage, tapi saya lihat komitmen dan juga kata keterikatan hati bersama dengan AYG ni cukup mendalam. Dia sanggup lakukan apa saja untuk AYG. Jadi kita dah mendengar dua orang pekerja belia tentang perkongsian rasa sebab tu mereka berada di AYG ni, di center kita. Dan itulah yang kita nak merukaikan bagaimana kita mengupayakan golongan rentan. Golongan rentan, kalau saudara Nur Rafiq di Google tadi, dia kata golongan rentan merupakan golongan yang lemah, yang perlu dibimbing, yang perlu dibantu supaya mereka keluar daripada konsep atau daripada kedudukan yang lemah itulah. Jadi saudara Nizam yang handsome pada malam ini, dia nak belanja saya makan lagi. Abang Nizam ni saya kenal dia lama. Saya tak nak cerita lah. Luar dalam tu saya kenal dia. Sebab dia ni merupakan orang yang cukup idealis. Dia punya idea itu bukan sekadar idea di awangan, tapi dia mendatar dan idea dia tu boleh dilaksanakan lah. Walaupun kadang-kadang idea itu bukan, dia cita-cita dia terlalu tinggi. Saya lah orang yang merendahkan cita-cita dia. Sebagai contoh, suatu dinner YG yang kita nak laksanakan, yang kita nak laksanakan pada tahun 2019, tahun 2019, beliau nak turunkan Agong untuk merasmikan kita punya dinner, tapi saya merendahkan lah. Dia kata, bang, relax je. Sama, itu bagus sebenarnya, cita-cita tinggi, sebab kita nak bawa Adab Yus Garage ke platform yang lebih tinggi, lebih jauh, supaya idea ini dapat istilah Inggerisnya duplicate ke negeri-negeri lain, bahkan di negara-negara lain juga. Jadi kita dah mendengar lontaran pengalaman daripada dua orang pekerja belia ini. Bagaimana Saudara Nizam laksana sejarah Adab Yus Garage ini. Macam mana soalan saya mudah pening. Macam mana tertubuhnya YG? Hasil kita dah dengar lah tadi masalah-masalah yang timbul di tempat-tempat ini. Macam mana tertubuh dia YG? Apakah sejarah, tips dia, resipi dia? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulas bin Rafiq. Berkaitan dengan saya nak sentuh sikit lah berkaitan dengan cita-cita, impian. Betul lah macam Saudara Rafiq kata tadi kan. Cuma saya nak kata yang kita ni dulu selalu orang cakap kan, jangan angan-angan mak jenis kan. Takut nanti jatuh tak boleh nak bangun kan. Tapi sebenarnya bagi saya lah, ada bagusnya kalau kita meraihkan impian, cita-cita, sebab dengan impian dan cita-cita lah sebenarnya kita tahu ke mana arah tuju kita dan kita tahu kat mana bagaimana untuk kita pergi ke arah tu. Sebab saya nak, kenapa saya sentuh benda ni, sebab bukan sebab Afiq cakap lah, tapi sebenarnya pengalaman kami pun di AYG ni, ramai di kalangan adik-adik kita yang dekat BPR ni, mereka bila kita tanya apa impian ataupun apa cita-cita,
So kadang-kadang dia orang pun tak tahu apa cita-cita dia. Kadang-kadang dia tengok abang dia kan kerja, kalau dia tengok abang dia kerja apa ni nama ni supermarket, dia cakap cita-cita dia nak kerja di supermarket. Ataupun dia tengok orang di keliling dia tu yang ada yang kerja rela, dia kata dia nak kerja rela. Jadi kalau misal kata untuk dia pergi lebih jauh, maksudnya kita kena stimulate ataupun kita kena bagi rangsangan kepada pemikiran adik-adik ni supaya paling tidak berimpi lah ataupun bermimpi lah. So dan daripada situ kita boleh ajak mereka bagaimana untuk mencapai impian tu lah. Jadi saya balik pada persoalan tadi, macam mana AYG bermula. Yalah, seperti mana Afiq kata tadi, kami bermula di Abim Bani saya ingat sekitar tahun 2012 macam tu. Waktu tu Afiq pun baru habis tulis, tak salah. Waktu tu kami di Abim Bani ni, yalah macam semua maklum kita di peringkat jemaah ni kita tak ada dana kita nak menggerakkan aktiviti-aktiviti, kita kena ada dana kan. Jadi apa yang kita usahakan waktu tu, alhamdulillah kita ada satu syarikat ni yang kita dapat daripada ayah-ayah kita, Bani Learning Center Senayan Berhad. So kita gerakkan syarikat tu. Syarikat tu lebih, Bani Learning Center ni lebih kepada untuk kita jalankan aktiviti motivasi, program-program yang berbentuk jati diri, membentuk jati diri untuk adik-adik di sekolah-sekolah. Jadi kita pergi meratalah sekolah kan. Alhamdulillah rezeki tu, yalah orang kata rezeki tak salah alamat kan. Alhamdulillah rezeki tu baik je, alhamdulillah sentiasa ada. Cumanya setelah kita berjalan dalam tempoh setahun tu, kita nampak macam seolah-olah bila kita buat motivasi ataupun ceramah-ceramah kan, kita nampak yang adik-adik yang kita bagi input ni dia tidak kekal lama dia punya apa kita panggil tu motivasi dia dalam diri dia tu lah. Maksudnya dia punya semangat lepas kita cerita tu tinggi. Nanti dalam seminggu kan dia boleh habis. Dah tak semangat dah. Daripada awal kita jumpa tu, okey bang, insya-Allah kita orang akan pastikan pelatihan kita yang rancang ni, maksudnya bangun pagi subuh awal, lepas tu kita solat jemaah sama-sama, dan lepas tu solat duha ni seminggu je, dan lepas tu tak ada dah habis. Hanya ke laut. Jadi apa yang kita buat? Dan lepas tu itulah yang kami berbincang kan. Waktu tu memang kami berdua lah. Saya tengok dia, tengok saya, orang lain. So maksudnya waktu tu memang waktu tu terfikir mesti ada cara lain. Sebab kalau tak, dia ibarat macam kita mencurah air di daun keladi lah kan. Curah kan, so pernah curah air di daun keladi. Nanti balik try cari daun keladi, jangan salah daun. Okey, lepas tu memang dia tak melekat. Jadi apa yang kita buat? Kita cadang, kita tak fikir kita ni kena duduk bersama dengan diorang bang. Ini Afiq yang cakap lah kan. Kena duduk bersama dengan diorang dan kita boleh pantau, kita boleh buat aktiviti bersama. Okey, dan waktu tu lah adalah rentetan-rentetan ceritanya tu yang berlaku di Abim Bani, sehingga di pejabat kita, kami bermula di pejabat tingkat 1 seksyen 1 ni. Kami menyaksikan sendiri sebab lokasi pejabat kami ni berdekatan dengan sekolah rendah dan sekolah menengah. And then lepas tu kita menyaksikan sendiri adik-adik kat sekolah menengah ni kadang-kadang dia merokok dekat depan ni, dan lepas tu dia couple, dia bergaduh, dia macam-macam kan, menyaksikan depan mata kita sendiri. Jadi akhirnya kita dapat satu ruang dan peluang untuk kita gunakan ruang di bawah pejabat, betul-betul bawah pejabat kita ni. Kita bincang dengan owner bangunan dan alhamdulillah dapat keizinan dan kita mulakan operasi kita di bawah. Jadi bila nak mulakan operasi ni, of course lah dana tu kena ada, sebab kalau tak macam mana nak tak meja lah, tak mainan. Tapi alhamdulillah lah ayah-ayah wadah pada ketika itu di Bani ni ada yang menyumbangkan meja yang cantik, meja pingpong yang masih elok kan, fungsi meja yang masih boleh dipakai. Dan waktu itulah kita ajak adik-adik ni masuk. Peringkat awal memang adik-adik ni nak masuk ni dia takut-takut lah. Dia tengok ada jalan-jalan di luar ni, tempat apa ni bang, tempat apa ni. So kita pun jenuh lah, cakap jom masuk. Bayar ke bang? Bayar ke? Tak bayar, free je gitu. Lagi satu kita buatkan online, ada wifi kan, ada wifi. Jadi benda tu menarik mereka datang lah. Dan niatnya adalah untuk bila mereka masuk ke dalam, kita nak contain suasana positif tu.
Maknanya bermula dengan kita tak ada buat ceramah, tak ada apa. Maka kita ajak datang lepak, main, kau nak makan ke, nak apa ke, nak bincang ke apa, boleh gunakan je ruang yang ada di Bani ni lah yang dekat tempat kita sekarang. So peringkat awalnya begitu. Sampai satu masa bila kita tengok ada mula ramai, budak-budak ni mula ramai. Dia cakap dengan kawan-kawan, jom lepak kat Adam. Betul budak ni dia tak cakap AYG, dia panggil Adam kan. Kawan dia Adam ni kan, rupanya AYG budak ni panggil. Ada satu masa tu bila dah banyak, dah ramai anak-anak ni kan, tiba-tiba ada sekali tu saya lepak lah dekat AYG ni kan. Tiba-tiba ada satu mak ni kan, kata, ada nampak tak anak saya? Nama dia sekian-sekian. Saya macam tak perasan. Dalam pemikiran saya waktu tu, maksudnya parent pun dah mula percaya pada kita yang anak dia memang lepak dekat dalam adab. Dan kita merasakan waktu dia ditanya macam tu, memang saya dah rasa ini ada feedback yang bagus ni. Maksudnya parent dah mula datang cari anak dia kat sini. Jadi itulah ceritanya bermulanya. Lepas tu lah kita mula susunkan aktiviti dekat dalam center kita. Maksudnya bila masuk Johor, daripada dia main pingpong, main carom tu, kita panggil dia orang semua, okey jom kita solat dulu ramai-ramai, kita solat sama-sama kan. So kita tolak semua kita panggil dia meja pingpong ni ke tepi dinding apa tu, carom semua kita letak ke tepi, solat jemaah. Waktu tu memang sejuk lah, sejuk apa kalau ibu-ibu ni sejuk mak dia kan, tengok kan. Tapi memang kita nampak tu memang sangat-sangat lega lah keadaan. Jadi itu suasana yang kita bermula lah di Bangi. Dan alhamdulillah dia membuka mata ramai pihak yang bersama dengan kami pada peringkat awal tu. Banyak yang berlaku selepas itu, termasuklah musibah banjir apa semua tu, menyebabkan lebih banyak orang nampak apa aktiviti kita di center yang di Bangi ni lah kan. Dan selepas itulah bermula kita panggil AYG ni mula dibawa keluar dari Bangi. Dan waktu tu kita diperkenalkan oleh sebenarnya yang membawa kita ni sebenarnya bukan orang lain pun, Prof. Datuk Dr. Ridwan Osman kan. Dia perkenalkan dengan rakan-rakannya di lembaga perumahan. Waktu tu PHSB maksudnya apa? Perbadanan kira dia ada syarikat di bawah lembaga perumahan lah kan. Dan mereka menyatakan Nizam kamu buka lah AYG dekat PPR Kota Damansara. Waktu dengar Kota Damansara tu, wow, Kota Dance. Kan orang panggil Kota Damansara kan Kota Dance kan. So kami pun pergilah, tak dapat membayangkan bagaimana keadaan PPR Kota Damansara. Jadi bila kita pergi sana tu, first time bila saya tengok bangunan tu, memang saya cakap dengan Afiq. Saya minta maaf lah, saya memang bila cakap dengan Afiq, saya kata Afiq, ini bukan rumah Afiq. Ini bukan rumah. Sebab keadaan yang sangat teruk. Maksudnya itulah pertama kali dalam hidup saya saya tengok rumah PPR sempit, kotor, orang yang ramai, crowded kan, bangunan kat bawah penuh dengan motor, sampah, pampers kat bawah tu, astagfirullahaladzim. Lepas tu apa kita panggil ni? Dah siri kan? Siri dia ludah siri daripada atas lantai bawah merah kan, dengan baunya, astagfirullahaladzim. Saya cakap cakap ini memang betul rumah saya. Dan waktu tu saya mula rasa marah betul. Kenapa kerajaan buat rumah macam ni? Tapi yelah, bukan satu kerajaan lah, maksudnya something need to be done. Bukan begini caranya. Tapi yelah, saya tahu ada banyak perkara yang mungkin perlu dilihat lebih dalam tentang ini. Tapi yelah, seperti mana Rafiq kata tadi, rumah memang 550 kaki persegi. Kalau kita nak membayangkan macam mana 550 kaki persegi, berarti macam rumah kalau segi empat sama tu, kita katakan 24 kaki buka depan, ke belakang 24 kaki, lebih kurang. Itu lebih kurang segi empat sama lah, 24 kaki depan tu. Kalau nak bayangkan 24 kaki tu macam kemah kahwin kan. Kemah kahwin kita kan 20 kali 20 kan. Ni tambah 4 kaki. Jadi itu bayangannya. Dan rumah yang macam tu, sebesar itu rumah tu, dia ada 3 bilik kan. Jadi dia sangat tidak kondusif. Bayangkan kalau macam tadi Iqbal kata ada berapa? 3 keturunan. 3 keturunan ni maksudnya ada mak, ada parent, ada anak, lepas tu ada anak lagi yang dah kahwin. Dan anak kahwin tu duduk kat rumah yang sama.
Jadi tak tahu nak cakap macam mana lah kan. Jadi crowded rumah tu sampai 11 orang. Bayangkan rumah tu juga adalah bilik apa kita panggil ni, ruang tamu tu juga adalah ruang untuk dia makan, ruang untuk dia bersama keluarga, tengok TV. Ruang belajar dia pun kat situ. Biliknya kecil. Nak tahu bilik dia macam kalian punya rumah teres ni bilik store kalian tu. Sebesar itulah sebenarnya bilik mereka. Jadi itu yang kita rasa ruang yang sempit inilah sebenarnya menyebabkan mereka ni dalam keadaan yang sangat tidak kondusif dan boleh menyebabkan banyak masalah sosial yang lain selain daripada stres, sumbang mahram, macam-macam. Dan sebenarnya cerita tentang ruang selamat ni, ini bukanlah satu cerita baru. Saya ingat sebenarnya daripada zaman saya belajar lagi kat UPM, saya belajar kejuruteraan pertanian. Tapi disebabkan susahnya belajar kejuruteraan tu, saya terbuka hati untuk melihat satu subjek di luar fakulti yang waktu tu dinamakan fakulti bukan sosial. Saya tak ingatlah nama fakulti, tapi saya ingat lecturer adalah Prof Azimi. Bukan dia, saya tak ingat dia pengembangan fakulti pengembangan dan lanjutan macam tu lah. Tapi waktu tu saya ingat Prof Azimi yang waktu tu saya ambil first saya punya course dengan dia berkaitan dengan pembangunan belia. Dan waktu tu dia ceritakan tentang Prof Azimi menceritakan tentang ruang selamat. Dan benda tu memang maksudnya waktu tu tahun 90 sampai 97 macam tu, 96, 97 waktu saya belajar tu. Maknanya tahun 97 tu dah cerita dah begitu, dan katanya kes tu dah lama. Maksudnya isu ruang selamat ni dah diperkatakan lama, dah kurun lama. Tapi tidak ada, maksudnya sehingga saya grad, belajar dah habis, dah kerja, tidak ada satu ruang selamat diwujudkan oleh mana-mana pihak termasuk kerajaan. Jadi saya pernah bertanya kepada Prof Azmi dalam kelas. Saya tanya Prof, kenapa tak nak buat? Kenapa baru tak nak buat? Dan Prof pun sendiri tak boleh nak cakap. Dan akhirnya Prof boleh kata there's no political will. So bila waktu tu saya tak berapa nak minat sangat politik. Sekarang pun tak minat politik. Dan bila saya nampak ruang ni masih ada lopong sehingga sekarang, maksudnya inilah ruang yang kita perlu isi. Inilah ruang yang perlu kita isi. Maksudnya bila kerajaan kita dapat laksanakan, NGO lah kena ambil tindakan untuk kita laksanakan seperti mana yang kita tahu bagaimana kita buat. So bermulalah idea untuk mewujudkan ruang selamat setelah apa yang saya ceritakan tadi lah di Abimani. Dan bermulalah juga JB kita di pertama kita panggil Kota Damansara. Setelah daripada itu kita mula wujudkan kita mula wujudkan kita panggil ni Facebook. Mula-mula dengan Facebook dan kita ceritakan tentang hal ni, dan akhirnya dari Kota Damansara lembaga perumahan memberikan kita satu ruang lagi satu dekat Haikong. Pada bulan yang sama, tahun yang sama juga, DSA mula attach dengan kita, mula memberikan ruang pula di kita panggil Pasar Pendidikan River, dan yang berikutnya itulah datang lembaga zakat Selangor mula memberikan kita tahun apa kita panggil Desa Mentari, dan yang terbaru zakat Selangor pun bagi kita tempat lagi dekat Tanjung Haram. Jadi itulah suasana dia. Itu ada cerita dia bagaimana kita bermula kan di AYG. So tapi AYG ni adalah satu platform yang kita wujudkan, dan sebenarnya platform ini boleh diwujudkan oleh sesiapa saja. Dan kita di AYG mengharapkan idea ruang selamat ni boleh dibuat oleh ramai pihak. Dan kenapa kena buat sebenarnya? Kena buat sebenarnya bagi saya wajib buat selagi kerajaan tidak ambil tindakan yang lebih agresif lah begitu. Kena buat sebab mereka yang berada di pilihan ini adalah mereka yang boleh katakan golongan-golongan yang kita namakan
P40 ya. Dan mereka ni ada mempunyai populasi dalam satu kawasan antara 3,000 orang hingga ke 5,000 orang kan? Dan keadaan yang sangat padat. Dan mereka bukanlah warga asing. Dan mereka adalah rakyat Malaysia yang mempunyai hak dalam negara pemegang IC yang biru ni kan? Dan sepatutnya mereka mendapat kemudahan yang cukup untuk pembesaran keluarga. Sebab kita bukan cerita tentang isu ni, saya tak pasti sama ada bagaimana orang melihat P40 ni. Saya tak tahu. Bagi saya macam kalau bagi saya ini pendapat peribadi lah. Kalau saya nampak orang politik jadi di kawasan PPR yang padat ni hanya untuk mendapatkan kita panggil ni undi yang banyak. Sebab itu secara positif. Lagi banyak PPR bagi saya lah, lagi banyak PPR dalam kawasan itu ada satu set deposit lagi bagi untuk dapatkan undi. Tapi itulah saya selalu mengenal siapa namanya Ustaz Siddiq Fadil untuk selalu kata dekat dalam manusia ada nilai yang tinggi. Keramah Hasaniah, adakah sebenarnya nilai seorang manusia itu dilihat ataupun dibuat, sedangkan mereka ni ada satu nilai yang sangat bermakna. Bayangkan kalau misalkan tak ada orang yang nak buat begini, mereka terbiar, anak-anak ni semua terbiar. Akhirnya mereka tidak memberikan sumbangan semula kepada pemotongan negara, sedangkan mereka punya tenaga yang banyak, buat fikiran yang baik. Anak-anak ni bukan anak-anak yang tidak cerdik ataupun bahasa yang kasarnya dia bukan yang bodoh. Mereka ni baik, bagus. Saya pernah mengajar anak-anak di PPR ni matematik. Jadi orang kecap cepat. Cuma kat awal tu kita ajar tu memang dia tak dapat, dia nak faham. Tapi bila kita ajar dulu tadi dia dah boleh faham dan lepas tu dia boleh kecap cepat. Maknanya memang bukan dia orang yang bermasalah dari segi akademik. Saya maklum tentang ada yang kita panggil masalah pelajaran ni macam ni. Tapi bukan yang ramai. Jadi jadi maksudnya kalau misalkan ada kita meneruskan usaha di tempat-tempat lain, ruang yang luas ni lah yang kita lakukan ruang dakwah yang sama ni orang tak melihat. Dan inilah sebenarnya ruang yang sangat luas yang boleh kita ambil dan kita lakukan sesuatu supaya anak-anak bangsa yang ada dekat sini diangkat nilainya dan diberikan hak yang baik dan sepatutnya untuk pendidikan. Saya melihat sebenarnya mereka yang berada di PPR ini banyak masalah mak yang ayah kita mungkin tak mampu nak bantu mereka. Tapi saya tak melihat dari isu lain. Mungkin isu lain ada banyak kelebihan dan kekuatan yang lain. Tapi luar kita tak mampu untuk membantu pihak-pihak ini. Tapi apa yang kita buat? Kita bantu anak-anak. Sebab kemiskinan ataupun kekurangan yang berlaku dalam keluarga mereka tidak boleh diwarisi dan jangan diwarisi. Sebab itu banyak kami kalau itu adik-adik kita akan nasihat, nasihat belajar betul-betul, belajar yang penting, belajar ni sebenarnya boleh membawa kita lebih ke hadapan dan jauh rasanya. Hadapan yang abang-abang miskin yang lebih besar tu kita akan cakapkan dia itu dia berjaya bawa mak luar dari kawasan itu bukan sesuai proses sesuai itu hidup. Saya terus terang cakap, saya bukan nak jangan salah anggap apa yang saya cakap. Saya bukan nak menghina jauh sekali, tapi saya nak nyatakan begitu keadaannya. Dan kalaulah ada pihak yang berada di rumahan yang berdekat sekarang lihatlah dengan mata hati, buatlah sesuatu supaya rumah yang selamat, rumah yang kecil itu perlu dibuatkan. Dulu memang orang kata 3 bilik 1 rumah kan. Jadi saya nak mungkin dia ada 2 bilik jadi 3 bilik. Tapi apakah maksudnya, apakah nilainya? Sebenarnya rumah yang sama saiz tapi dibuat 3 bilik. Dia tidak memberikan makna. Bagi saya rumah tu perlu diluaskan dan bilik tu perlu ditambah. Barulah ada maksud atau barulah ada maknanya. Kalau tidak dia akan jadi benda yang sama. Kalau kalian tak percaya, ada sini kan bila malam anak-anak semua balik, semua ahli keluarga balik,
rumah terlalu kecil, tak muat, dia orang terpaksa bentang contoh kat Pulau Belanda. Ini memang kesal betul. Jadi sehingga itu, jadi saya tak faham. Adakah begitu nilai warga negara kita kan, sehingga dibuat begitu kan? Jadi itu saya tak nak cerita tentang kelantangan di satu isu yang berbeza, tapi itu yang berlaku. Dan kita kesian pada adik-adik yang masih sekolah rendah, yang sepatutnya ada potensi yang hebat, tapi tidak dicukir, tidak diambil dan tidak dipilih. Jadi itulah antara yang saya rasa itu notaran awal. Seperti mana yang saya katakan tadi, kalau saya cerita nanti tak cukup kita boleh attend, dan sekarang kita dah boleh dah satu meja 4 orang boleh, insyaAllah mungkin depan ni kita boleh sambung lagi. Saya serahkan mic ni pada saudara Afiq untuk sesi yang berikutnya. Okey, baik. Terima kasih kepada saudara Rizal atas kupasan beliau yang cukup padu, jitu dan umur. Saya pun ambil dia dekat air mata mengenangkan sejarah-sejarah bagaimana YG itu tertubuh, pengalaman sendiri di mana kita mula jejak kaki ke PPR Mata Masalah. Saya kata Abang Nizam, bang, ni tak sesuai mana tempat ni, itu kita buat FPG je. Tapi realiti dia adalah itulah tempat yang paling sesuai untuk kita sediakan ruang yang selamat kepada anak-anak masyarakat kita di sana. Baik, tuan-tuan dan puan, kita sekarang ni tadi menjejak 20 orang view. Kita mohon cukupkan lagi 80 orang termasuk supaya kita boleh menaikkan ajak Wazizam untuk memkotakkan fundraise sekiranya menjejak 100 view. Ada soalan? Kalau ada soalan, tuan-tuan dan puan boleh lontarkan. Kita sedia menerima soalan dan juga kalau ada pandangan, idea yang tuan-tuan dan puan ingin lontarkan, ramai panelis yang sudi untuk menjawab itu. Baik, mohon untuk share juga kita punya live ni, share dan like page Abil Data Malaysia Malaysia Abil, dan juga boleh like page Adab News Garage. Ada juga di Instagram Adab News Garage dan di Twitter juga ada. Dan hari Selasa nanti kita akan umumkan laman sesawang baru yang baru saja siap, tapi kita akan lancarkan sempena AYG Networking Session yang kita adakan pada hari Selasa ini 16 Mac bertempat di Bangi Building Convention Center. Tuan-tuan dan puan, kita berbalik kepada pengesahan perjuangan agenda mengupayakan golongan rentan dan belia bandar sempena dengan wacana separuh abad Angkatan Belia Islam Malaysia. Pada hari ini kita akan terus kepada dua orang lagi panelis kita. Kita akan buat sesi round kedua. Kita dah banyak program-program yang AYG laksanakan, yang sebelum ini kita lebih kepada try and error, buat dan tak tahu betul atau tidak. Tapi bila mana kita dah berusia hampir 10 tahun hampir 10 tahun, tahun depan. Tahun depan kita akan berusia 10 tahun. Masih lagi orang katakan anak yang pergi sekolah. Kita dah membina beberapa inisiatif yang telah kita rangka sendiri. Yang mana boleh saya sebut di sudut pendidikan, kita ada beberapa inisiatif, antaranya inisiatif pendidikan rakyat, inisiatif bantuan terputus bekalan, inisiatif keusahawanan sosial, dan juga yang terakhir adalah inisiatif modul pembangunan belia ataupun lebih dikenali sebagai modul adat. Jadi tuan-tuan dan puan, seperti yang kita bincangkan tadi, kita dah hampir 10 tahun. Jadi inisiatif yang kita wujudkan ini adalah untuk kita merangka satu plan gerak kerja yang lebih bersifat jangka panjang supaya kita boleh mengupayakan golongan rentan dan juga belia bandar. Jadi saya persilakan saudara Iqbal terlebih dahulu untuk membicarakan tentang pendidikan rakyat. Boleh? Boleh, kita
dia. Okey. Pendidikan rakyat, bagaimana AYG terlibat secara aktif dalam pendidikan rakyat. Saya ingat mungkin tiba-tiba COVID-19 muncul itulah yang menyebabkan kita lebih rancak untuk memfokuskan isu pendidikan rakyat. Jadi saya silakan saudara Iqbal untuk mengupas secara lebih mendalam tentang apakah inisiatif pendidikan rakyat yang telah ada di segala sisi. Silakan. Terima kasih Abang Afiq. Alhamdulillah, insyaAllah kita cuba untuk menceritakan beberapa inisiatif yang telah dilaksanakan oleh Adat Persaudaraan. Saya nak kupas sedikit berkenaan dengan apa yang Abang Nizam katakan tadi berkenaan dengan wujudnya slide PPR ni. Saya baru juga terbaca dalam beberapa hari dengan satu kajian yang dilakukan berkenaan PPR. Wujudnya PPR ni matlamat asalnya adalah untuk membantu golongan yang berpendapatan rendah. Sebab tu dibangunkan PPR ni di kawasan setinggan. Dan matlamat dan ada objektif PPR ni dia untuk mencapai sifar setinggan pada tahun 2000. Tu yang saya baca sebelum ni. Tapi matlamat dia tu memang tercapai. Sebab kebanyakannya kalau kita tengok PPR bulanannya sangat rendah. Lebih kurang dalam RM124 dan ada yang murah lagi daripada itu. Dan kalau kita beli pun lebih kurang RM30,000 hingga RM60,000 saja satu unit. Jadi matlamat penubuhan PPR tu untuk membantu golongan yang berpendapatan rendah memang saya rasa tercapai. Tapi banyak isu dan masalah lain yang berlaku bila kawasan setinggan ni dikumpulkan dalam satu tempat yang sama. Maksudnya di rumah flat yang tinggi, ada lebih kurang 18 tingkat, 12 tingkat dan semuanya sebenarnya daripada kampung setinggan dikumpulkan dalam satu tempat yang sama. Jadi saya rasa memang masalah dan isu-isu yang lain banyak lagi yang belum kita explore. Yang hanya dibantu untuk PPR ni mungkin golongan yang berpendapatan rendah untuk membayar bulanan sewa sahaja. Dan fokus saya kali ini saya nak bawa kepada isu pendidikan rakyat. Apa yang dikatakan oleh Abang Afiq tadi berkenaan dengan pendidikan rakyat. Sebelum ni ada Persaudaraan kita punya aktiviti sebelah petang. Kebanyakan cawangan adalah waktu yang leisure, waktu yang santai, adik-adik boleh datang bermain dan seperti Abang Nizam dan dengan orang bercakap waktu petang, waktu untuk orang melepak, kita bersantai dengan orang. Tapi sebelah malam kita ada aktiviti yang kita rancang. Contohnya kelas mengaji dan juga homework club, di mana kita bantu adik-adik ni untuk mereka siapkan kerja sekolah yang ada. Dan sebab apa, kebanyakannya penggerak-penggerak cawangan kita ilmunya tinggi. Saya yakin ilmu akademiknya tinggi dan mampu untuk membantu adik-adik yang ada di cawangan ni. Dan sebab tu kita jemput, memang kita ajak diorang ni, adik-adik ni untuk datang ke sektor kita dan buat kerja depan kita. Bukan saya nak kata parent mereka tak mampu, tapi bila kita ajak ni mereka lebih excited, lebih seronok untuk berada dengan kita. Dan mungkin juga peranan kita sebagai abang, kita anggap ini kita abang dan kita nak bantu dia. Lepas tu dia rasa ada tempat bergantung, lepas tu dia datang ke tempat kita lah. Jadi itu yang pertama, homework club dan juga kelas mengaji. Lepas kebanyakannya cawangan, lepas mengaji, orang akan siap kerja, azan isyak je semuanya. Itu average kebanyakan di tempat lah. Dan seperti umum yang kita tahu, tahun 2020 berlakunya satu pandemik COVID-19. Dan waktu tu semua lebih kurang 2 ke 3 bulan kita diminta oleh kerajaan untuk duduk rumah. Sekolah ditutup, semua sekolah ditutup. Cikgu tak dapat mengajar secara fizikal. Jadi impact dia, bila saya katakan semua sekolah ditutup, maknanya adik-adik ni dia kena belajar kat rumah. Maksudnya dia kena online di rumah, duduk belajar depan
mak ayah di rumah. Masa tu baru kita sedar betapa capaian kemudahan gadget adik-adik yang berada di PPR ni sangat rendah. Ada beberapa aduan dan juga kita dapat cerita daripada parents sendiri. Ada yang WhatsApp saya kata susah sekarang ni sebab satu keluarga ada yang ada 2 atau 3 phone, atau ada satu yang ataupun 2 phone saja, dan kemudahan yang lain mereka tidak ada. Kemudahan laptop tak ada, phone ada tapi internet limited. Jadi tuan-tuan bayangkan kalau satu phone nak digunakan oleh seorang budak, satu sesi online tu dah makan berapa banyak data. Itu baru seorang. Jadi bagaimana pula dengan keluarga yang ada 2 atau 3 anak yang mana kelas mereka ni sekali jalan, maknanya dalam masa yang sama selari. Jadi pukul 8 ada seorang ada kelas, yang lain pun ada kelas. Maksudnya memang saya rasa di situ memang dah sukar untuk adik-adik ni. Dengan itu betul, kita usahakan salah satunya adalah kelas online, secara online yang kita buat. First, belum tu kita buat untuk budak-budak tingkatan 2 dan juga tingkatan 1. Dan seterusnya kita pergi juga kepada pelajar-pelajar tingkatan 5. Maksudnya itu yang yang sekarang ni lah, SPM Pro Max ni kita panggil. Dan sekarang kita orang tengah exam. Alhamdulillah, InsyaAllah semoga semuanya dimudahkan. Dan selama 2 bulan kita bersama dengan adik-adik ni, setiap hari mereka akan datang ke cawangan, berkumpul dengan kawan-kawan, dan kita sediakan kemudahan wifi, TV yang besar, dan juga makanan, kemudahan untuk makanan dan juga kemudahan untuk mereka belajar, untuk mereka kita panggil cikgu, semua segala kemudahan ni kita bagi untuk adik-adik ni supaya mudah, senang nak belajar dekat cawangan. Kita tak mengharapkan mereka untuk belajar di rumah. Kalau boleh, memang kita nak datang ke cawangan, belajar dengan kita, fokus dekat dalam kelas online tu, and then balik rumah, kita boleh belajar. Nak belajar, datang ke center kita balik. Kita harapkan kita pulang. Dan yang kedua, kita inisiatif untuk cari dana. Kita cari dana untuk kita tambahkan lagi kemudahan gadget. Dan Alhamdulillah, hasil kerja keras daripada Abang Nizam dan juga Abang Fik, kita dapat bantuan dana daripada Etika Takaful yang memberikan kita sebanyak 60,000 lebih kurang, Alhamdulillah. Dan kita beli tab lebih kurang 60 tab, dan setiap satu cawangan akan diberikan 10 untuk kemudahan kegunaan di cawangan masing-masing. Dan juga kalau tuan-tuan dan puan boleh lihat, TV di belakang ni adalah salah satu kegunaan yang kita beli untuk bantuan mengajar juga di cawangan. Tapi tak semua cawangan dapat. Ada yang betul memerlukan tu, kita bagilah TV. Ini sangat besar. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya ada beberapa lagi bantuan pendidikan rakyat yang kita berikan kepada adik-adik ni. Mungkin kita cuba blank. Jadi tak apa, bila dah plan ni kita tak boleh nak cakap. Kita bagilah dalam bawah ni. Okay, baik. Terima kasih Iqbal. Itulah kita sebut tentang inisiatif pendidikan rakyat yang kita fokus tentang pendidikan anak-anak sebab itu pandemik COVID itu berlalu. Kita bayangkan kalau anak-anak tingkatan 5 yang tahun lepas SPM, dia setahun dia tidak sempat belajar secara formal. Maknanya di dalam talian saja setahun pada tingkatan 5 itu setahun memang dia belajar dalam talian saja. Dan pada bulan 3 baru ni, bulan 2 baru ni, dia dah mula ambil skill pelajaran Malaysia SPM di tempat masing-masing. Itu tingkatan 5 tahun lepas. Tuan-tuan cuba bayangkan pula anak-anak yang tingkatan 5 dan tingkatan 4 tahun lepas. Jadi tahun ni dia tingkatan 5. 2 tahun. 2 tahun dia belajar secara tidak formal. Maknanya belajar di dalam talian. Baru ni, dia dah masuk bulan 4 nanti. Baru akan masuk secara formal. Jadi itulah sebablah KYG memang serius terhadap pendidikan ini. Supaya anak-anak di rumah ataupun di PPR ini tidak
ketinggalan dalam bidang pendidikan. Sebab pendidikan ini terlalu penting dalam masa depan mereka lah. Sebab kalau kita khususnya SDM lah, walaupun kita SDM ni bukanlah segala ni, tapi segala ni bermula dengan SDM untuk mereka meneruskan kerjaya mereka sama ada bekerja ataupun sama pengajian ni apa, semuanya bermula dengan SDM sendiri. Jadi saya ingat terus kita pergi kepada agenda yang saya fikirkan sebenarnya agenda ni kita dah lama sebenarnya api orang kata antara pioneer, antara pemula kepada gerakan sebelum ni kita panggil sebagai pemberian sumbangan seperti beras. Tapi bila di AYG ni bila mana timbul saja pandemik COVID-19 ini, kita memberi nama sebagai bantuan terputus bekalan. Sebab apa nama bantuan terputus bekalan itu? Sebab bantuan ini kepada yang mereka yang terjejas akibat COVID yang mana terputus bekalan. Kita bayangkan ada kes yang bila mana berlaku ni COVID ni pada Mac tahun lepas, kehilangan pekerjaan itu satu perkara yang biasa dan terputus bekalan. Ada yang saya dapat mesej dia bagi dia nak minta bantuan dia minta bantuan, tapi saya banyak tanya soal sikit. Akhirnya senang dia hantar gambar anak dia bukan dia tak, anak dia makan Maggi saja. Itu sajalah bekalan buat dia untuk dia survive bersama dengan keluarga dia. Bayangkan kalau kita makan Maggi usia yang dewasa, tak lah. Bayangkan kalau anak-anak kecil umur 4 ke 5 tahun ni hanya makan Maggi. Saya pun tak nak bayangkan kalau anak-anak saya kata makan Maggi gitu kan. Okey, jadi saya terus kepada saudara Rafiq untuk jelaskan secara lebih detail berkenaan dengan inisiatif bantuan putus bekalan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Rafiq. Akhirnya dapat mic ni kat saya. Lama tu jumpa mic ni. Baik, alhamdulillah kita pada tempoh PKP yang lepas, terutamanya untuk PKP yang pertama sebenarnya Rafiq yang kawan-kawan kita untuk kawan-kawan untuk mana-mana lain lah. Kita dah bergerakkan bantuan terputus bekalan sejak PKP yang pertama sekali. Dan waktu tu, Abang Nizam disebut dalam tim ni, kita tak boleh berjumpa lama ni. Waktu minggu pertama tu, ingat saya hujung minggu yang pertama Abang Nizam dah bagi orang kata hint dalam grup kita tu, dalam grup penggerak kita tu, kita tak boleh lah hari ni, kena tolong ni, tolong sebab dah start orang ada, dah susah dah, makanan tak ada apa semua kan. So kita tolong. So waktu tu apa yang berlaku? Abang Nizam kongsikan sebab waktu tu saya bercuti Abang Nizam saya tak bersama. Waktu tu saya tak bersama aku untuk urusan bantuan putus bekalan sebabnya yalah maklumlah anak yang jaga sangat lah kot katanya lepas dia saya di rumah saya tak dapat keluar sepanjang bilik waktu awal PKP tu. Namun PKP yang kedua tu PKPP PKPP dah start dia bekerja. Dan waktu tu untuk makluman kawan-kawan sahabat-sahabat sekalian, bagi kita maklumkan yang kita gerakkan bantuan terputus bekalan itu menggunakan dana kita sendiri. Kita gunakan tabungan kita di AYG untuk menggerakkan program bantuan terputus bekalan. Yang mana kita gerakkan bermula di Bani. Itu yang macam Abang cakap tadi, dapat SMS, dapat WhatsApp daripada sekalian sekian untuk mohon sumbangan. Sebab sebelum ni kita memang di Bani kita ada aktif bantuan sambil beras sebelum ini tahun-tahun sebelum. Dan bila terjadi pandemik ni, dia jadi lebih sakit untuk rakyat kita, untuk sahabat-sahabat kita ni. Sebabnya ada keluarga yang diberhentikan kerja, ayahnya, ibunya diberhentikan kerja, ada yang digantung kerja. Bila digantung kerja maksudnya digantung sekali gaji dah. Dan antara yang sakit juga satu lagi dah dipotong gajinya So itu antara kesakitan keluarga DB40 tanggung dan buatkan dia terdesak untuk mohon sumbangan. Kadang-kadang memang dia punya akui dalam statement dia tu saya minta maaf, saya terpaksa cakap macam ni dengan tuan, dengan cik sebab dia memang tahap terdesak dia yang orang kata tak disimpanan. Yang makannya dia memang Maggi kalau kita makan, kalau saya kat Maggi saya makan Maggi ni sebab saya suka sedap, sebab macam memang suka aku makan lah. Tapi siapa ni makan Maggi sebab terdesak, dah tak ada point lain dah, tak ada nasi, tak ada apa dah, terpaksa dah makan Maggi, masih makan Maggi dah dah habis negatif buat kan. Okay, baik. So
Kawan-kawan sekalian, bila kita aktif buat macam ni, kita buat report kita di social media, Alhamdulillah, akhirnya ada beberapa stakeholders, ada beberapa sponsor yang nampak iklan kita, yang nampak kita punya usaha untuk menggerakkan program ini, untuk bantu golongan B40. Dan kami dapat sokongan daripada Sunway Group, dapat sokongan daripada Salwa, dapat sokongan daripada Wadah, Arbin, dan juga rakan-rakan juga turut sama dalam sama bantu untuk Al-Jihad dari Persatuan Tajik Sama-Sama dengan Presiden benarkan untuk anak-anak buat bersama kita. Dan juga ramai aktiviti yang bersama yang kita pada malam ni. Dan juga hasil dana-dana yang diberi ni kita gunakan untuk beli makanan-makanan bahan asas untuk keluarga. Ada kita bagi beras, kita bagi ayam makanan, kita bagi ikan. Ingat saya pernah kita bagi di Kota Damansara, kita bagi ikan. Ada kita beli ikan segar, sayur segar ni kita bawa turun untuk berikan kepada penduduk di Kota Damansara. Dan untuk makluman semua, sebanyak 115,000 kos sumbangan orang ramai ataupun sumbangan rakyat Malaysia yang diberikan kepada UIG kita salurkan untuk bantuan kesukaran. Terima kasih untuk semua penyumbang, semua sponsor-sponsor yang bantu kita untuk menggerakkan dana ni dan menggerakkan projek untuk bantu rakyat Malaysia, insyaAllah. Dan saya kira ini satu batu loncatan besar untuk kita gerakkan lagi program-program yang dibuatkan kebajikan, yang mana program sebegini bukanlah hanya digerakkan oleh UIG, tapi banyak lagi yang bergerak dalam projek yang sama. Dan kita harus menyokong yang mana individu ataupun kumpulan-kumpulan yang menggerakkan projek sebegini untuk kita bantu lagi yang memerlukan, insyaAllah. Jadi saya kira itu saja. Bolehlah sumbang kalau nak sumbang lagi. Sebab kita masih jalankan lagi projek bantuan kesukaran ni saat ini, sebab masih ada lagi keluarga-keluarga yang memerlukan. So kalau nak menyumbang, kita alakan, bolehlah infak RM10, RM50, boleh ada. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Saudara Hafiz. Bantuan terputus bekalan pendidikan rakyat, dan juga kita ada usahawan sosial dan modul pembangunan belia. Saya rasa tak perlu dikupas lagi dua lagi. Kalau nak dengar boleh datang sesi yang seterusnya. Tuan-tuan dan puan, ingat mungkin yang terakhir kita akan yalah, kita dah dengar tadi inisiatif-inisiatif yang telah dijalankan oleh UIG. Yang terakhir ni saya ingat adalah slave. Apa yang kita sebagai rakyat Malaysia yang kita harus lakukan kepada golongan rentan ini dan juga belia bandar ini, supaya mereka ni keluar daripada pompong bilang tak nak mahu menggunakan istilah kemiskinan, tapi istilah inilah yang kata poverty kan. Isu poverty ni, istilah ni yang melanda di dalam Malaysia, rakyat Malaysia itu sendiri, yang mana jurang perbezaan di antara kaya dengan miskin itu terlalu jauh. Kalau kaya itu kaya saja, kalau miskin dengan naik. Jadi itulah yang kita nak Nizam uraikan ataupun pandangan sebagai rakyat Malaysia kita penonton di luar sana, apa yang kita boleh bantu, adakah sekadar kita nak melihat saja ataupun apa. So diserah kepada Nizam. Faham tak soalan saya? Faham tak? Okey. So saya boleh dengar apa kalau macam ni. Kalau ikutkan situasi pandemik yang berlaku sekarang ni, dia banyak mengajar ataupun banyak memberikan impak yang baik kepada satu sudut pandang yang berbeza lah pada semua pihak. Semua pihak. Bagi saya sebenarnya pandemik yang berlaku ni bagi saya dia mengajar kita semua. Ialah satu pengalaman yang tak pernah berlaku dalam dunia, bermakna dalam negara pun adalah satu pengalaman yang baru kan. Jadi kita dalam keadaan itu terkapai-kapai semua bagaimana kita nak buat, macam mana kita nak laksanakan.
Jadi bila keadaan ini berlaku, banyak perkara yang kita nampak. Antaranya, contohnya antaranya ramai warga-warga asing ni kembali atau dihantar pulang. Dan banyak juga bila warga asing dihantar pulang, kekosongan itu banyak ruang kosong pekerjaan, maksudnya banyak mula timbul dalam sektor perkilangan apabila kilang mula dibenarkan dibuka semula, dan kita mula menyaksikan kilang mula memanggil anak-anak tempatan yang selama ini dianaktirikan dan tidak dipandang, kan? Dan selama ini kita menyusukan kera di hutan berbanding anak sendiri di rumah, kan? Jadi benda ni betul-betul mengajar kita, dan saya mengharapkan pengajaran ini diambil serius oleh semua pihak. Jangan nanti lepas ni, bila ekonomi mula berjalan, anak-anak tempatan, anak-anak muda ini dinafikan lagi sekali haknya untuk mendapatkan pekerjaan di dalam negara. Maknanya lebih rela diambil pekerja asing di luar sana berbanding ambil anak tempatan di dalam negara. Itu bagi saya satu penghinaan kepada anak muda, tapi bagi saya sangat memalukan kepada majikan yang buat begitu. What a shame. Shame on you lah kalau buat macam itu. Saya menyatakan ini sebab saya rasa marah sangat. Kenapa selama ni kamu buat begitu, sedangkan bila pandemik ni berlaku kamu boleh pula patah balik, gitu kan? Jadi ini penegasan yang saya rasa harus diambil peran oleh semua pihak, termasuk pihak kementerian, kan? Yang rasanya kalau kita memang ada menteri belia, kan? Kalau melihat ini adalah satu perkara yang serius, maka janganlah dibagi ruang dulu kepada orang luar, ambillah dulu orang tempatan, bukannya anak muda ni malas, begitu. Jadi dan saya sendiri menyatakan pengalaman kita sendiri di AYG bagi ni, anak-anak adik-adik kita yang baru lepas SPM ni datang ke AYG dan minta tanya saya ada kerja kosong tak Pak nak bekerja. Maknanya dan mereka bekerja dan mereka dapat kerja. Alhamdulillah dengan AOT yang ini kita dapat terus letakkan mereka di tempat kerja yang bukanlah perlukan teknikal yang sangat tinggi, ya. Maknanya bukanlah sekadar menyusun buku, kan? Kalau program elektronik dia bukanlah nak kena buat semua benda, kan. Semua dalam satu line tu mungkin hanya nak plug in poin-poin yang tertentu saja, kan. Jadi tidak susah dan tak perlu menyusahkan. Bagi saya itulah maksudnya, kalau kita serius melihat kepentingan anak muda dalam pembangunan negara akan datang, jangan dipersilakan umum muda mereka. Jadi ruang tu harus diberi seluasnya. Jadi nak katakan ruang yang bagaimana? Segenap segi. Maksudnya ruang pekerjaan, ruang pendidikan, hak mereka, semua sekali. Jadi kalau misalnya kata kita nak melihat negara, kita semua tahu, orang semua cakap benda yang sama. Kalau nak melihat negara itu bagaimana keadaan masa depan, kita lihatlah anak muda sekarang. Jadi tolong kepada mereka yang memegang polisi, yang menjaga hak dan amanah yang diberikan kepada mereka, tolong lihat benda ini secara serius dan jangan main-main dengan amanah yang diberikan. Sebab bagi saya rakyat Malaysia dah cukup matang untuk melihat semua benda yang berlaku, dan tolonglah jangan bermain dengan isu-isu yang sepatutnya tidak perlu dimainkan. Dan kita buat terus. Rasanya kalau misalnya kita perlu untuk kita sama-sama memperkasakan anak muda, perkasakan sesungguh-sungguhnya dan sejujur-jujurnya dalam hati, kan? Dan inilah masanya kepada semua NGO, saya menyatakan inilah ruang untuk kita bergerak. Tidak kira whatever happen pun, government berubah sekalipun, biarkan mereka. Bagi saya NGO boleh main peranan yang sangat baik dan sangat tuntas dalam negara. Kita boleh bergabung, kita boleh bersama dalam setiap segi. Tapi dengan AYG, tolong, kalau kamu ada hal yang berkaitan dengan politik ni, kami tak berminat, kan? So apa yang kita nak adalah kita bangunkan negara. Kita bangunkan negara melalui komuniti-komuniti yang bersama dengan kita. So AYG tak mampu dengan komuniti yang banyak dalam seluruh negara. So kalian yang berada di luar sana, sama ada kamu individu ke NGO, ya, ataupun yang tidak berdaftar sekalipun, kamu boleh bergerak dalam komuniti, geraklah, kan? Tak payah nak mengharapkan government lah, kan? Kita boleh hidup kot apa mereka. Jadi kalau bisa kata kita yakin dengan keadaan ni, sama-sama kita buat, akhirnya kalau macam mana keadaan sekalipun, government berubah pun kita relax je, babe. Tak ada apa-apa. Nothing at all.
Kan? Saya nyatakan kat sini sebab pengalaman kita. Kita ada bersama dengan kita syarikat-syarikat yang boleh bersama dengan kita, syarikat yang sangat berminat dengan gerak kerja bermasyarakat ni. Inilah masanya yang sesuai. Sebab mereka tengah pening. So kita jangan pening dengan diorang, kita buat kerja kita. Wallahualam, saya rasa kalau cakap panjang lagi kan meletup mic ni. So saya serahkan kembali kepada MC. Okey, wallahualam. Terima kasih kepada Safizah. Tadi saya rasa nak menangis. Yang saya rasa nak malas. Itulah jiwa anak muda. Walaupun masih muda, dia tetap muda. Tuan perempuan, saya ingat kata semangat dengan bakar-bakar Mr. Rizam tu akan bakal mengakhiri bicara kita pada malam ini. Wacana sebuah kabar Duran dan Kata Islam Malaysia. Saya tak nak memanjang. Saya mohon kepada saudara sekalian yang berada di luar sana untuk terus menjokong kami Adab Kenegaraan untuk melakukan perubahan negara. Betul, kita bersama-sama untuk melakukan perubahan negara. Tak perlu mengharap lagi orang politik sampah. Jadi tanpa banyak masa saya mengakhiri perpisahan pada malam ini. Saya mohon saudara sekalian, saudara perempuan untuk like Facebook kita, ada Instagram dan juga di Twitter juga kita ada. Dan terus sekiranya menyumbang di sana boleh lihat di page Facebook nanti ada dalam pertikaian itu masih memerlukan dana, jadi bolehlah sumbang ke akaun Adab Kenegaraan. Dan tanpa banyak masa itu saja daripada kami mohon maaf wakil anak muda walaupun tak berapa muda malam ini. Semoga apa yang kita bicarakan pada malam ini ada manfaat kepada masyarakat. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.